Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bi yasika asil karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Hasan Negeri Encik Alias bin Jafri, yang hormati yang dikasihi Al-Fadil Tiban Mufti Sembilan Tuan Haji Nur Asamir bin Haji Alias, yang berusaha Kepala Hasan Negeri Encik Abu Hasan bin Ali, perwakilan dan kaki tangan warga Islam, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang saya kasihi dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan kita satu kasih sayangnya. Kita masih lagi pada umur dapat bersama mereka pada hari ini. Dan saya terima kasih dengan hadiran pada hari ini. Perlu diteruskan tazkirah kita pada hari ini sambil kita membaca ilmu kita. Semoga kita dapat berkati. Ini Allah SWT. Al-Fatihah. Seterusnya, majlis menjemput Al-Fatihah Ustaz untuk ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi la ilaha illa anta. Wa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pimpinan majlis, yang berusaha pengarah Cik Alias, pengarah ataupun pengarah pegawai di pejabat di sekitar negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita merafakkan kesyukuran setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sekian jumlah kesusahan yang kadang-kadang kita terfikir dalam urusan kehidupan kita. Sedar tak sedar, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bersyukurnya kita dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat nipis dan sangat-sangat kecil. Dalam arti kata lain, bahawa kita ni lebih banyak terlupakan Allah Subhanahu wa taala daripada mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Satu cara untuk mengatasi keadaan ini, kalaupun dia tak mampu untuk berlaku tidak lupakan Allah ataupun lupakan Allah seimbang, maka perkara yang terbaik dilakukan usahanya ialah meletakkan diri dalam majlis ilmu. Tak kira lah majlis ilmu dengan bagaimana, sebab di dalam majlis itu banyak keberkatan dan kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang-kadang orang mencari dalam kehidupannya bukan benda dan perkaranya, tetapi orang mencari panduan untuk sampai kepada perkara itu. Contoh, misalnya kita tak fikir sangat nak duit, ada duitnya, tetapi kita terfikir bagaimana nak dapatkan duit yang halal lagi berkaitan. Desakan yang ada ialah untuk mengimbangi tuntutan hutang. Apatah lagi bila diasap dengan tertangguh pembayarannya. Maka apa yang diperlukan ialah panduan. Bagaimana kita dapat
menyelesaikan asakan dan desakan itu. Semuanya itu berkisar kepada beberapa perkara dalam diri kita. Pertamanya daripada aspek pemikiran, yang kedua daripada aspek kejiwaan, yang ketiga aspek tindakan, dan yang keempat aspek untuk kita melaksanakan sungguh perancangan, yang keempat tindakan dan melaksanakan apa yang telah diperolehi daripada apa yang difikirkan, apa yang dibebankan pada perasaan dan dirancangkan kemudian ditindakan. Perkara-perkara yang tersusun yang dapat dijelaskan ini kepada fikiran, hati, tindakan, dia mendatangkan keyakinan kepada diri. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita berasa keuangan kita semakin mengecil jumlahnya, maka kita fokuskan fikiran dan merancang untuk yang akan datang ni. Sebab gaji kita bersifat bulanan. Hari ini 28 hari bulan, gaji masuk 25, dah habis sebenarnya. Kan? Tuan-tuan, jadi sebenarnya untuk menjelaskan ini, tuan-tuan, kita letakkan satu perancangan bagi harapan pada masa akan datang. Sebenarnya ilmu ia memberikan suatu dapatan pemikiran dan kejiwaan kepada kita. Biarpun majlis ilmu itu kadang-kadang tidak secara spesifik dan secara tepatnya, secara targetnya itu menceritakan apa yang sedang kita tanggung, apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang sedang kita harapkan. Tetapi dalam majlis itulah proses perilhaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita rasa sesuatu apabila kita memperolehinya. Perilhaman itu tidak dapat ataupun sukar diperolehi pada majlis-majlis yang lain. Contoh orang yang jiwanya sedih kerana kehilangan tertentu, bolehkah dia mendapatkan suatu rangsangan dapatan pada dirinya, menghilangkan dan juga meredakan dengan ketiduran, sambil mengambil pendekatan yang dibuat oleh manusia yang tidak pernah terpimpin dengan pimpinan Islam. Maknanya barangkali dia dalam satu rancangan dia ada Asrul Awani itu selepas berita itu kan ada cerita tentang perkembangan muzik tanah air. Kan? Hard music, tuan-tuan, muzik keras tu. Pemuzik yang kata, kami menyelesaikan tekanan untuk tidak merokok dan tidak melakukan perkara-perkara yang merugikan, seperti terlibat dengan darah, terlibat dengan arak dan terlibat dengan mak rempit. Terlibat dengan isu rempit ini ialah dengan kita memberikan suatu muzik yang benar-benar menggegarkan jiwa dan fikiran dengan muzik yang keras ini. Benar. Dia berkata macam ni, saya tengok pun bunyi terpanjat dia. Benar kan? Dari mana dia dapat asuhan yang seumpama ini? Malah dia berseru pula, dan pengacara dalam segmen itu pula memberi sokongan. Kita harap generasi muda tidak terlibat dengan darah dan merepit, terlibatlah dengan muzik ini. Kan? Jadi ini pendekatan-pendekatan yang diimbangi oleh Barat pada hari ini, tuan-tuan, dalam usaha menjauhkan anak-anak muda daripada sumber ilmu. Sebab itu kajian yang kita buat, mudahnya tentang pemerhatian yang kita buat, sangat suka kita lihat generasi muda belia berada dalam majlis-majlis ilmu yang telah dibentuk oleh masyarakat. Konon alasannya ialah tidak berprestige dan tidak mempunyai nilai-nilai penguasaan ruang stage. Dia nak bawakan proses ilmu ini dengan apa yang dia dapat dengan program-program daripada Barat menyokonkan. Hari ini tuan-tuan, kalau sekiranya dalam penulisan ilmu itu tidak ada seroka dan gurauan, maka akan menjadikan majlis itu hambar dan kaku, beku dan lesu. Hari ini perlu ada selingan, ada nyanyi, ada segmen lakonan, kan? Ini menjadi satu cabaran kepada orang yang ingin menyampaikan dakwah pada hari ini, kan?
Namun kita tidak boleh lari daripada tradisi Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi ajak umat dia, iaitu secara berterapi, bertemu bincang, bertemu sampai, mana bertemu lalu menyampaikan ilmu dia. Dunia pada hari ini tuan-tuan, dia tidak perlu bertemu dengan manusia, tapi dia perlu berurusan dengan teknologi. Ya, sebab itu kalau nak tengok apa saja, tak perlu tanya ustaz, tanya apa saja pada Syekh Google. Ya, tadi mana? Google tadi. Jangan kata generasi ini. Saya sendiri pun kalau nak cepat, kan kita tengah drive tuan-tuan, orang tanya hukum, kita tak tahu apa perkara yang dia tanya tu. Tuan-tuan, kita tak tahu. Jadi kita nak tahu apa dia perkara tu, baru kita boleh mengeluarkan hukum. Contohnya lah, getah kahwin ataupun klub satu Malaysia, apa benda tu? Adakah sama lain? Macam mana kita nak mengenalnya? Bila kita baca rupanya antara lain yang boleh dikenal pasti klub pokok-pokok ini ialah melalui saiz daunnya. Kan? Kalaulah daun durian begitu. Bagi saya yang tak masalah ni, tuan-tuan, sama daun tu. Daun buah daunnya sama lah, asalkan berletak dah. Tetapi tentuan punya hebat. Ya, tentuan punya pengkajian. Saya tuan pernah berbincang dengan satu orang daripada Thailand. Dia kata, kita sebenarnya orang Thailand, orang Siam, bila ada penemuan-penemuan di kalangan kita hanya bagi hasil penemuan itu saja. Katakanlah penemuan pokok ini boleh menghasilkan buah mangga sekian. Kita hanya boleh bagi kepada Haji buahnya saja. Tapi dia punya macam mana penghasilan tu kita takkan cakap. Kan? Kita buat bodoh saja. Kan? Ini satu perkara lah terangkan di sisi betul. Tapi orang Islam ni dia faham bahawa setiap ilmu itu datang daripada Allah, berkongsinya suatu jariah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bertemu dan berterapi, berbeza dengan kita membaca sendiri. Ya? Kalau kita membaca bersendirian, yang saya rasakan, yang saya dapatkan pada diri saya, bila saya membaca, saya nak bacaan itu mengikut apa yang saya faham. Baca, saya nak fahamkan macam ni. Apatah lagi kecenderungan manusia ialah untuk mencari hujah-hujah bagaimana nak menghalalkan perbuatan dia. Ya, hujah-hujah untuk mencari apa ni, katakanlah seseorang itu dia nakkan sesuatu perkara tu tak pasti, tapi dia nak mencari apa yang nak menjadikan perkara ini menjadi halal yang saya buat. Maka dia baca tu, dia punya background ataupun latar belakang pencarian itu adalah untuk membolehkan apa yang dia buat. Itu kalau dia baca. Berbeza dengan bertemu bincang, berterapi maknanya. Ya? Kita tidak lagi memahukan diri kita terhadap apa yang kita nak. Kita tidak lagi mahukan Al-Quran, hadis, qaul, perkataan ulama menghasilkan apa yang kita nak, menghalalkan apa yang kita nak dalam satu perkara yang kita tak pasti hukum. Tetapi bila kita bertemu dengan guru, maka guru itu sebenarnya menerangkan agama bagi panduan bagian. Ya. Contoh tuan-tuan, ada satu orang dia main nombor menang tak banyak, 40,000 saja. Ya. Kemudian itu ditanya betul. Dia tahu bahawa duit itu memang tak boleh habis haram, dia tahu. Dan pengetahuan itu meresahkan diri dia untuk dia gunakan duit itu. Jadi dia tanya, saya Ustaz, duit ni memang saya salah lah. Dia ngaku betul kan? Memang saya salah lah, tapi duit tak kan? Ustaz duit kan? Tapi dia tanya kat dia, kita guna duit kan? Dia pun memang lah. Dia bukan saya macam ni, kan? Jadi saya duit saya ni saya tak makan. Tapi saya beli macam kayak kereta, ya? Saya beli betul-betul pagar rumah saya, ya? Saya beli, kalau beli motor tak beli juga sebab nampak kecil kan?
Saya tak tahu sama dia pergi masjid tidak, itu lihat. Tapi dia kata mana dia tak makan. Saya katakan, cik, kalau itulah kenyataan cik, tak boleh kita. Akhirnya dia kata, susah nak Islam. Ini tak boleh, itu tak boleh. Habis nanti kalau mana nak diarah ke sini? Saya kata duit ni cik perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau cik serah ke Baitul Mal, cik tak berhak pun dapat pahala. Sebab duit tu bukan cik punya. Duit tu haram statusnya. Lepas tu dia letak telefon, datang bumi-bumi lagi kata. Ini yang saya maksudkan tadi. Ramai yang tak orang macam ni kata, ramai macam suami, minta maaf, macam suami nak kahwin lagi satu lah. Kan banyak dibuatkan bujang-bujang yang kalau dia je lah yang betul tak? Isteri tu relax, kita aku isteri tu. Sebab apa tu? Tentang kan? Betul. Sebab apa tu? Dah bersedia lah dengan agam tu. Jadi dia mulai kan? Sebenarnya bila hakim tanya kepada suami tentang tanggungjawab, pertamanya tanggungjawab maka kemampuan dia, selalunya orang yang mahu kata mampu lah. Dia kata dia berlebih macam-macam boleh. Tetapi bila hakim tanya kepada isinya pun bagus juga. Yang habis saya faham hukum sekian. Tetapi Islam itu tidaklah membenarkan satu perkara itu dalam keadaan yang melulu. Mari kita tengok bagaimana pendapatan sebenarnya suami saya. Saya tak katakan suami saya tak bagi saya nakal, tapi saya katakan semua belanja dapur duit saya. Kan? Kan? Anak-anak saya pergi dekat taman asuhan, bukanlah suami saya tak pernah bagi duit, cuma dia tak pernah bayar, saya yang bayarkan, dia berikan. Jadi sebulan tu agak-agaknya adalah duit saya belanja untuk tanggungjawab suami ini lebih kurang dalam 25. Jadi suami kata saya, suami saya kata tadi dia lebih dia beli setengah. Sebenarnya yang lain 25 itu dia kata saya, dia ni 300 saja lebih. Kan? Jadi tuan-tuan, itu pemujahan-pemujahan yang diberikan apabila seseorang ingin nakkan sesuatu, dia akan meletakkan sebab dan juga objektif, justifikasi, alasan yang munasabah yang dipikirkan. Sebab itulah pada pagi ini kita nak terus bincangkan tentang perkara berkaitan dengan bab ikhlas. Tentang bab ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, tak ada siapa-siapa yang boleh mengaku bahawa dia memastikan dirinya ikhlas. Walaupun dia kata ikhlas, saya berawak ikhlas. Mungkin benar, mungkin kita pun tak tahu tuan-tuan. Sebab bab ikhlas ni tak nampak. Kalau nampak orang saudara, kita tak nampak. Perbuatan itu adalah perbuatan dalaman. Ia merupakan suatu sifat batin yang tak dapat nak diukur, tak dapat nak dikomunikasi secara tepatnya. Biarpun perlakuannya itu nampak macam ikhlas, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, perkara ini adalah perkara mujahadah. Apa yang dikatakan perkara mujahadah? Dia tak kata perkara jihad. Jihad tuan-tuan, dia ada keputusan. Dan jangka masa yang pendek dia ada keputusan. Sama ada keputusan yang mati, gugur syahid ataupun menang. Manakala mujahadah ni tuan-tuan, dia kadang-kadang bergantung menang kalahnya kepada bagaimana status dan jarak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses tabarruk dan beramal. Maknanya apabila kita mengampirkan diri kepada Allah, terasa dekat Allah kepada diri kita, semakin besar saiz ikhlas dalam hati kita. Maknanya semakin kita mengenali seseorang itu, semakin kasih, semakin ikhlas kita berhubungan dengan dia. Pada ini tuan-tuan, kadang-kadang kita katakanlah kita didatangi oleh satu pegawai baru pejabat kita. Dan kita dengar dia tuan-tuan, kan? Kita dengar dia. Saya dengar daripada pejabat lama dia ni apa macam jenderal katanya. Contoh kan. Saya pun tak pernah tengok jenderal tak abang ni tak. Pernah? Pernah jenderal. Saya pernah tengok ya. Indonesia banyak sebenarnya. Jadi tuan-tuan, persepsi kita dan tanggapan kita di awal terhadap orang ini adalah negatif. Tetapi kalau ada usaha untuk mengenali dan menerokai,
dalam sudut menjiwai maksud ikhlas, tuan-tuan. Ya. Lama-kelamaan kita kena pasti bahawa tak ada seperti mana yang saya gambarkan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang muka masalah serius, sombong, macam poyo juga kan, orang Tenggara kan, semuanya poyo je kan. Tuan-tuan, pada pandangan kita, pada titik itu, kita belum menjalani suatu proses untuk penerokaan siapakah dia yang sebenar. Tuan-tuan, nampak? Tolong kan? Rupanya kita tengok muka poyo, kenapa? Sebenarnya aku sedang melatih bagian demikian kerana malam ini adalah persembahan kita. Semuanya tuan-tuan boleh jadi macam tu. Sebab itu daripada hadis yang keempat pada malam ini yang kita nak bincang, tuan-tuan, apa yang disebutkan bahawa wa an Abi Abdillah bin Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad wa fi riwayatin illa syarafukum fil ajr. Rawahu Muslim. Yang bermaksud bahawa daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Orang Arab kita dah dia lebih dikenali nama gelarannya daripada nama yang sebenarnya. Kalau contohnya nama di sini kan dipanggil sebagai Abi Abdillah, bapa kepada Abdullah, sebab dia ada nama, ada anak nama Abdullah. Nama sebenarnya Jabir. Sebab itu tuan-tuan, orang Arab tidak dikenali namanya sebenar, tetapi lebih dikenali dengan gelaran ataupun laqab dia. Kalau kat kampung kita, nama-nama kita bergantung kepada apa perangai kita masa kecil, betul tak? Kalau kita tu ya, orang panggil Kiding, betul tak? Kan? Kiding. Kalau kita tu pergi ke rumah mereka dia habis je. Orang kita panggil murai katanya. Betul tak? Semua ada gelaran yang macam tu. Kita orang Indonesia lebih suka gelaran yang negatif tak? Selalunya perkara-perkara yang negatif. Nampak orang tu nak terbilik sikit, bilik. Mana manjuling, jul dia. Kan? Nak tahu link tu takut jul dia. Manjul. Kan? Ataupun kita lebih normal panggil gelaran orang tu nama topiknya. Kalau orang duduk dia tu namanya Azman, duduk di bongek. Kita panggil di bongek. Betul tak? Kita tak panggil dia Man, kita panggil dia Bengat. Bengat? Kita duduk dia kan? Kata kalau dia duduk si Halim duduk di langit kan? Kita panggil apa? Lenat. Lenat duduk dia kan? Sebenarnya langit. Tengok tuan-tuan, kita Arab tuan-tuan, dia tak panggil macam tu. Arab dia akan muliakan keluarga, dia panggil anak sulung yang lelaki. Sebab tu Arab dia panggil macam tu, anak dia yang sulung lelaki ni, dia terbentuk satu tanggapan pada dirinya, aku adalah waris ketebilan bapa aku dia. Kalau nama orang tu tadi namanya anak, nama bapa dia Halim, Abdul Halim, anak dia Azman, panggil Bengat. Ada tak tuan-tuan nilai-nilai kebencian kepada anak dia? Tak ada tuan-tuan. Adalah nilai-nilai kebengatan yang ada kepada orang ni. Jadi tuan-tuan, Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah, orang Ansar. Kenapa dia bagi golongan Ansar ni tuan-tuan? Sebab orang Ansar ni adalah orang Madinah. Dia membagi bantuan kesampaian kepada golongan Islam yang datang daripada Mekah, yang dipanggilkan orang yang bertindak ataupun al-muhajirin. Semasa kami dalam peperangan Tabuk, Nabi ada bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Kemana kamu berjalan dan lambat mana saja kamu harungi mereka bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap mendapat pahala bersama-sama kamu.
Ini kita bab ikhlas berkaitan dengan bab niat. Maksudnya, maksudnya